Bertemu lagi dalam Bisnes Alternatif. Saya Syafzal Johari. Hari ini kita cakap mengenai perkhidmatan kaunseling dan motivasi dalam dan keperluannya oleh mana-mana organisasi perniagaan. Kita bersama pakar kaunseling Saudara Muhammad Hafizul Muhammad. Selamat datang ke Awani. Okey, pertama sekali, kalau kita lihat dalam mana-mana unit perniagaan, mana-mana entiti perniagaan, adakah di Malaysia ini kaunseling itu penting? Ya, terima kasih. Sebenarnya kaunseling itu memang sangat-sangat penting kepada seluruh organisasi sebenarnya, sama ada organisasi itu kecil maupun besar. Kenapa ya? Kerana sebenarnya semua organisasi mempunyai pekerja dan pekerja itu sendiri mempunyai pelbagai isu ataupun masalah sebenarnya. Bukan setakat masalah di organisasi tetapi masalah di rumah. Kerana pekerja juga ada dia punya isu. Contoh keluarga dia, ibu bapa dia, rakan-rakan sekerja dan sebagainya. Sebab itulah pentingnya kaunseling dan juga motivasi dalam seluruh organisasi yang ada sebenarnya di Malaysia. Kalau kita di Malaysia ni, di mana tahap kita sekarang dalam sektor swasta, terutamanya sekali SMEs, untuk engage dengan pakar motivasi? Okey, terima kasih. Soalan yang cukup bagus sebenarnya. Sebab pada saya sekarang ni kalau kita tengok di syarikat swasta, tak ramai yang ada kaunselor. Yang ada cumalah latihan-latihan yang diorang buat di luar. Dan diorang tak ada tenaga kerja ataupun tenaga kepakaran kaunseling yang tetap di dalam syarikat, terutamanya syarikat swasta. Kalau di government memang keseluruhan yang saya tahu semua dah ada. Tapi di syarikat swasta tak ada. Dan di situlah sebenarnya kepentingan kenapa kaunseling dan juga motivasi sebenarnya harus masuk. Dan kerana itulah saya sedaya upaya untuk masuk ke seluruh organisasi swasta untuk membantu mereka mengatasi masalah-masalah. Kalau saya ingat baliklah kaunseling ni kan, dulu waktu sekolah-sekolah kan, pilih kejaya. Okey. Tapi bila kita dah di peringkat usia berkerjaya, kalau ada yang dah umur 30-40 tahun kan, dia adakah nak engage dengan kaunselor tu? Macam mana dia punya ni? Ya, sebenarnya memang betul. Ramai di kalangan masyarakat kita ya, bila mendengar perkataan kaunseling itu sendiri, mereka kata, alah, ini macam kaunselor sekolah rendah, sekolah menengah dulu kan. Tapi sebenarnya hakikatnya tidak. Kami ya, ataupun syarikat yang saya ini kendalikan adalah kami membangunkan satu perkhidmatan runding cara. Sama ada dalam bentuk coaching, bimbingan kan. Sebab kalau kita menggunakan perkataan kaunseling, orang akan rasa macam saya tak ada masalah pun. Kalau sekolah rendah dulu atau sekolah menengah dulu mungkin saya ada masalah pasal kejaya dan sebagainya. Tapi hakikatnya di mana-mana organisasi pasti ada pekerja yang mempunyai masalah tertentu dan mereka tak akan bercerita kepada bos. Selalunya kan, kalau berdasarkan kepada kes-kes yang sudah Fizul kendalikan, apa banyak masalah dia orang. Masalah dengan bos kan? Okey. Sebenarnya kalau mereka berjumpa ya secara personal ataupun secara profesional dengan saya, majoriti yang biasanya ada masalah adalah stres. Tapi stres dengan siapa? Sebenarnya ramai yang mempunyai stres dengan bos. Sebab dah. Ya. Jadi dalam perkhidmatan yang Fizul sediakan, tentunya cara untuk mengatasi stres. Okey, kita bincanglah pasal stres dengan bos kan, pasal majoriti kan. Jadi apa penyelesaian yang selalunya diberikan? Okey, biasanya apabila saya berjumpa dengan mana-mana orang yang mempunyai isu ataupun mempunyai masalah dengan bos, kebiasaannya kita membuat terapi tertentu untuk diri dia dahulu. Sebab dia kata dia ada masalah dengan bos ataupun dia tak suka dengan bos, tak puas hati macam-macam kan. Tapi hakikatnya kita nak tengok diri dia dulu. Bukannya kita nak tengok diri bos dia dulu. Sebab yang jumpa saya, ya betul, kita nak kenali dulu diri dia. Sebab kadang-kadang orang sentiasa menyalahkan orang lain. Hakikatnya diri sendiri dia tak pernah nak tengok, tak pernah nak lihat. Maka itulah kerana bila dia berjumpa saya, kita buat balik. Kita tengok, kenali diri dia dulu. Kadang-kadang dia kata ada masalah dengan bos. Tapi bila kita minta tulis apa masalahnya, tak ada jawapan. Tengok persepsi dia adalah dengan bos sahaja. Dengan bos saja pun ada masalah. Dengan bos saja ada masalah. Itu isu dia. Persepsi orang. Okey, saya nak tahu lagi apa lagi jenis-jenis masalah yang Fizul dapat rungkai di dalam organisasi perniagaan, terutama sekali di SMEs ya, di kalangan SMEs. Tapi itu kita kena berhenti rehat dulu. Jumpa lagi selepas ini. Monday
on Entrepreneur. Honestly, since young, my first ambition was to become a businesswoman. I never thought of what kind of business. I was just look at businesswomen like you can earn a lot of money and you gain the power. Our industry doesn't really affected by any crisis. Even I would say that now the economy is not so good anyway. But people still need to call, people still need to SMS, people still need to download information. Entrepreneur, Monday 9:30 p.m. on Astro Awana. Anda masih lagi menonton Bisnes Alternatif bersama saya Syafzal Johari dan juga tetamu di studio Muhammad Hafizul iaitu pakar kaunseling. Okey. Tadi kita lihat kita bincangkan, kita dah sebut mengenai kebanyakan stres yang dilaporkan kepada anda ialah stres pekerja terhadap majikan mereka ataupun terhadap pengurus mereka. Okey. Selain daripada itu, apa lagi stres yang selalu dibawa ke tempat kerja? Terima kasih. Sebenarnya kalau kita bercerita mengenai konsep di organisasi, biasanya banyak masalah-masalah pekerja itu stres bukan setakat dengan bos sebenarnya, tapi mempunyai masalah yang tidak minat terhadap kerja tersebut. Semuanya bekerja bukan kerja pilihan lah. Bukan kerja pilihan dia. Betul. So banyak yang macam tu. So bila mereka tidak minat, maka pelbagai isu lah yang timbul kan. Macam isu datang lambat lah, tak committed, isu tak committed, prestasi kerja pun menurun kan, dan dengan bos tak payah nak cerita lah kan. Itu isu yang biasanya berlaku lah dalam organisasi. Jadi kalau tadi kita cakap mengenai terapi, yang pertama sekali cermin diri. Okey, cermin diri dan langkah seterusnya dan seterusnya. Jadi terapi itu berapa lama untuk satu-satu kes? Okey, dia sebenarnya terpulang kepada isu yang dialami oleh klien lah. Biasanya kalau isu tu tidak, orang kata tidak berat, setakat mungkin boleh di kebanyakannya biasanya dalam 3 sesi hingga ke 6 sesi. Okey, dalam mana-mana setiap organisasi yang Hafizul pergi dan jadi klien, your client lah kan. Okey. Berapa banyak case yang you have to handle in one organisation? Okey, dia depends kepada organisasi itu sama ada besar atau kecil lah. Kalau ramai pekerjanya, biasanya saya ambil case dalam seminggu tu mungkin kita akan jumpa setiap hari klien yang berbeza. Tapi kalau company yang kecil, biasanya kita seminggu mungkin 2 kali ataupun 3 kali saya pergi ke organisasi tersebut. Okey, dan yang datang tu terapi biasanya yang itu dia dirujuk oleh majikan lah, bos mereka. Okey. Tadi ada saya janji pada penonton untuk beri tumpuan kepada perniagaan SME, perniagaan kecil-kecilan. Okey. Tenaga utama atau teraja utama SME tentunya pemilik itu pengusaha itu sendiri, usahawan itu sendiri. Okey, kalau merujuk kepada usahawan, apa masalah atau stres yang dia hadapi? Okey, biasanya kalau kita merujuk kepada usahawan, pastinya mereka akan mempunyai, sebab mereka pemilik, so mestinya dia orang ada masalah dengan pekerja-pekerja, sama ada pekerja baru ataupun pekerja lama lah. Jadi biasanya saya bila masuk ke company-company yang usahawan ini, jumpa pemilik mereka, kita akan membongkar potensi setiap pekerja-pekerja mereka. Oh ya. Ya. Sebab kadang-kadang mereka pekerja ini rendah diri, kan dia kata saya bekerja je makan gaji apa semua. Hakikatnya dalam diri mereka tu ada sesuatu yang kita boleh boomkan dia. Unleash. Itu yang biasanya kita polish lah mereka. Okey, jadi tahap kejayaan. Okey, kalau katakan kita boleh measure company tahap kejayaan dia dari segi pulangan tahunan. Okey, saya nak tanya, setelah saja company A contohnya dapat perkhidmatan daripada mana-mana kaunselor seperti Hafizul, apakah berapa peratuskah tahap kejayaan dari sudut kenaikan perolehan contohnya? Ada tak data? Saya belum lagi membuat orang kata data kemas kini dengan spesifik lah. Tapi hakikatnya bila seorang profesional menggunakan kaedah runding cara atau kongsi masuk ke dalam organisasi, pastinya hampir 50% ke atas meningkat dia punya semangat potensi diri. Sudah tentulah prestasi mereka juga akan produktiviti juga meningkat. Bila produktiviti meningkat, insya-Allah duit pun makin untung pun makin tinggi. Kita lagi 2 minit. Okey. Jadi sekarang ni nak tanya balik mengenai perkhidmatan yang disediakan lah. Jadi selain daripada syarikat-syarikat,
apa lagi profil klien yang Hafizul? Okey, biasanya bukan setakat organisasi lah yang kami masuk ataupun organisasi minta. Biasanya ada juga klien-klien tertentu yang mempunyai masalah sama ada anak-anak mereka. Contohnya the latest yang saya pernah terima kes ialah seorang remaja datang berjumpa saya kerana mereka ibu bapa mereka dah tak tahu nak kontrol anak mereka dah tak tahu macam mana nak kontrol. So dia jumpakan anak mereka kepada saya dan kita buat terapi dengan anak mereka. Itu salah satu contoh kes bukan organisasi lah. Dan ada juga kes-kes yang melibatkan golongan profesional. Bulan lepas saya pernah terima satu daripada lawyer profesional yang mempunyai masalah pribadilah. So kita tengok bukan setakat organisasi saja sebenarnya, tetapi golongan-golongan individu itu sendiri banyak mempunyai isu dalaman. Dia tak ada celik akal dalam diri. So itu yang kita cuba nak membantu seluruh orang supaya tak ada orang kata unfinished business dalam diri. Bukan setakat organisasi tetapi diri kita tu sendiri sebenarnya. Itulah yang tadi kita katakan mengenai, let's say saya seorang pemilik perniagaan, saya tak tahu mana the best fix nak letak pekerja A ni dekat departmen mana, dia sesuai yang mana. Itu macam mana kita nak kena pasti? Biasanya macam sekolah-sekolah menengah atau sekolah rendah dulu juga, sebenarnya saya juga menggunakan pelbagai kaedah psikologi lah. Ada tools dia. Macam contoh macam tadi, kalau ada dia tak tahu nak ke departmen mana contohnya, kita ada assessment, ada ujian psikologi yang akan membuatkan sebenarnya dia minat ke arah mana. Sama ada dia minat sales ke, ataupun ada orang dia tak suka bekerja dengan orang. Ada orang dia hanya bekerja dengan kertas, menulis, kerani, komputer. So itu yang kita kena buat pilihan yang sangat tepat sebenarnya. Dan adakah very short very amat singkat, ujian-ujian kaunseling seperti ini harus kita buat terlebih dahulu sebelum kita serap dia ke dalam syarikat? Kalau pendapat peribadi saya, sepatutnya harus dah wajib buat seperti itu. Kerana dengan itu saja adalah ujian secara saintifik. Daripada kita hanya masuk hanya temu duga biasa dan terus serapkan. Kalau buat macam tu, awak lagi banyak bisnes kan? Kaya raya. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Saudara Hafizul kerana berkongsi dengan Bisnes Alternatif pada malam ini. Dan sebelum berpisah, ini dia Encore kita malam ini. Dan itu saja Bisnes Alternatif malam ini. Saya Syafzal Johari dan terima kasih kerana menonton. Terima kasih.